Bismillah. Baik, kita mulakan pada malam ni dengan Ulumul Furqan Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, pertamanya saya nak ucap terima kasih kepada hadirin yang hadir pada malam ni untuk belajar tentang khazanah ataupun fadilat kita tadabbur Al-Quran, di mana di akhir pada sesi pada malam ni anda akan melihat apakah advantage kalau kita tadabbur Al-Quran. Dan paling penting, ramai orang dia tak tahu tau sebenarnya macam mana para sahabat. Pernah tak korang mendengar sahabat mentadabbur? Daripada hadis ke, daripada cerita ke, ada tak orang pernah kongsikan? Subhanallah, anda jangan risau, pada malam ni kita akan melihat bagaimanakah Nabi mentadabbur Al-Quran untuk kita faham. Dan saya mulakan dengan slide ini. Saya minta maaf sebab saya datang sejam setengah awal dengan harapan, penuh harapan, bagaikan menatang minyak yang penuh untuk siapkan beberapa slide sebelum kita mulakan. Tetapi Allah menguji dengan jam dan juga jalan, subhanallah, tapi saya sampai juga dengan selamat. Dalam kelas saya adalah permulaan bagi kita nak tadabbur Al-Quran. So bagi anda yang risau tentang boleh tak kita nak tadabbur Al-Quran dan juga macam mana, ada tak asas dia, ini adalah buku yang kita akan bincangkan. So dalam buku ni kita telah sampai kepada bab yang ketiga, iaitu asas bagi tadabbur Al-Quran apa? Saya ulang asas bagi tadabbur Al-Quran apa? So yang pertama, dia ada benda yang dia akan bincang dua topik dalam ni. Pertama, dia akan bincangkan, dalam buku ni ada 2-3 orang hari tu dia photostate, tetapi saya tidak akan go through by word kerana dia akan membebankan anda dengan terjemahan. Saya tidak mahu bawa anda lari daripada fokus mesej yang kita nak belajar pada malam ni. So untuk itu, dalam bab ketiga ni anda akan mendapati 2 topik yang menarik, iaitu pertama, dia akan bincangkan tentang apakah basic, apakah asas dalam kita nak tadabbur Al-Quran. Adakah kita boleh tadabbur sesuka hati? Tentu tidak. So apakah sumber dan asas dia? Subhanallah, dalam ini dia katakan usul tadabbur Al-Quran adalah ayat Al-Quran itu sendiri. Bagaimana? Persoalan, yes, kita kata Al-Quran, tetapi macam mana kita nak start tadabbur? Saya suka kepada pengakhir ayat dalam muka surat yang ni, dalam topik ni. Dia kata bila kita membaca Al-Quran, kita kena hadirkan kekhusyukan kita membaca ayat. Sebab tu tuan-tuan, hadirin hadirah bagi tahu, dalam satu hadis, dalam buku ni dia nyatakan hadis tu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pernah membaca satu ayat sepanjang malam sewaktu dia nak qiyamul lail. Dia baca berulang kali dan menangis kerana menghayati. So kita kena datangkan rasa khusyuk, rasa rendah diri, dan lebih menarik kalau ayat Al-Quran tu kita boleh faham terjemahan. Ingat, ada 5 asas kita sebut di awal pembelajaran kita adalah 5. Pertama, kita baca. Yang kedua, kita kena semak terjemahan. Yang ketiga, kita start bertanyakan kenapa. Kenapa ayat ni? Kenapa mesti cerita ni? Kenapa ada plot ni? Kenapa ada words ni? Kenapa tak ada? Dan yang kelima adalah apa kaitan dengan diri kita. Dan at the end, anda kena pastikan bahawa aircon buka At the end, bila mana kita belajar tadabbur adalah kita nak beramal, bukan kita nak suruh orang lain beramal. Menjadi baik itu bukanlah satu pilihan, tetapi menjadi baik itu adalah satu keperluan.
Ingat, menjadi baik bukan juga penghujung jalan. Sebab tu kalau hari ni kita dah menjadi baik, kita dah baca Quran, adakah kita kena berhenti? Tidak. Sebab tu kalau kata kita buat baik, dia bukan penghujung jalan, tetapi dia berada di sepanjang jalan. Kita masuk dalam buku ni, benda yang ramai orang dia cuba nak, anda kena ingat, di kalangan umat manusia, umat Islam, berapa ramai yang Allah Ta'ala pilih untuk beri hidayah, untuk start ambil Al-Quran dan baca. Anda kena ingat lagi satu, berapa ramai orang yang mana Allah Ta'ala berikan peluang mereka boleh membaca Al-Quran dan dia membaca, dia pegang Al-Quran, dia pegang Al-Quran. Daripada yang pegang Al-Quran, berapa ramai yang dia baca, dia boleh baca, dia boleh faham makna. Sampai satu ketika, kadang-kadang kita baca Al-Quran ni kita tak rasa apa. Tak rasa nak menangis, tak rasa nak mentadabur. Kata ulama memesan, kalau kita tidak mampu untuk menangis, kita paksalah diri juga untuk menangis. Macam mana kita relatekan dengan ayat Al-Quran tu dengan diri kita? Baik. Macam mana, asas yang kedua, macam mana kita nak tadabur, bukti yang mana Nabi ini mentadabur. Dalam satu hadis ni riwayat Tirmizi, Nabi sebut ataupun diriwayatkan Nabi, syayyabatni hudun wa akhwatuha, telah membuatkan rambut aku, kata Nabi, rambut Nabi ini menjadi beruban kerana surah Hud dan juga adik-beradiknya. So apakah surah-surah yang berkaitan dengan adik-beradiknya? Pertama surah Al-Waqi'ah. Sempat tak catat? At the end, anda akan nampak sebenarnya takkanlah membaca surah sampai boleh menjadikan diri kita beruban. Sebab tu saya mula mempertikaikan apabila golongan-golongan lebuh atas rambut dia botak, ada lebuh raya tu, yang shiny tu. Pertama, yang kedua beruban. Saya perasan, saya rasa ni adalah teori, saya tak pasti sebab saya bukan pengkaji, tetapi orang yang banyak berfikir, dia rambut dia tu lain, cepat gugur. So maknanya kata perempuan banyaklah berfikir kan, sebab rambut dia sentiasa gugur. Jadi Nabi ni, dia rambut dia beruban kerana surah-surah yang mana bila Nabi tadabbur memberi kesan yang besar, makna yang besar. Pertama surah Waqi'ah, yang kedua surah Al-Qiyamah, surah-surah yang menceritakan tentang hari akhirat. Yang ketiga surah Al-Mursalat. Yang keempat surah Iza syamsu kuwirat wa iza sama'u syaqqat. Itu surah dia. So surah ini yang menjadikan rambut Nabi beruban. Kerana apa? Kerana di dalam dia terkandung cerita, menceritakan tentang hari kiamat. Dan tahukah anda hari kiamat, bila mana kita membelek, kita membuka kitab hadis, Nabi menceritakan sehingga kan ibu pun dia tak sempat nak memikirkan tentang anak dia. Sedangkan saya tak pernah lagi jumpa seorang ibu yang mana dia buat bukan kerana anak dia. Baru ni nenek saya meninggal. Minggu lepas saya balik sebab nenek saya tak sihat. Saya balik hari Isnin. Malam tu saya perhatikan satu momen. Sebab nenek saya ni umur dekat 90 tahun dah, ke 100, saya tak pasti, dah lama. Cara mak saya, dia sayang tok saya tu, dia membuatkan saya rasa insaf. Dan saya membayangkan bagaimana kasih sayang itu anak kepada mak, dan macam mana perasaan jauh lebih dalam mak kepada anak. So bayangkan di akhirat. So Nabi memahami setiap kalimah. Ingat Al-Quran, kalau boleh Ramadan kali ini letak satu target, bukan kita nak baca Quran. Biasa kita letak target kan, ada orang tak hafal tu pulang. Tetapi kita upgrade kali ini adalah pilih satu surah untuk kita faham makna dan kita tadaburkan, kita fikir dan kita beramal. So itu hadis Nabi. Bermaksud takkanlah kita membaca tapi tak ada beruban. Betul tak? So bermaksud ada asas tak? Nabi sebenarnya dia memahami maksud, dia memahami apakah mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Dan
saya nak kongsikan kepada anda, itu yang kita tengok daripada Al-Quran dan juga hadis. Dan tahukah anda sebenarnya kan, bila mana tadabbur ni, kadang-kadang dulu kita confuse tadabbur ni sebahagian pada tafsir ataupun tafsir ni adalah sebahagian pada tadabbur. Kitab ni dia menjawab, dia mengatakan tadabbur tu sendiri adalah sebahagian daripada tafsir. Tadabbur itu ini adalah sebahagian daripada tafsir. Dan banyak kitab yang menceritakan tentang tadabbur Al-Quran, tetapi kebanyakan kitabnya dalam bahasa Arab. Pihak Tadabbur Center, kami sendiri cuba nak terjemahkan, cuba memudahkan, simplifykan daripada kitab Arab sehinggalah pergi ke kitab, terjemahkan dalam kitab bahasa Melayu supaya kita mudah faham. Baik, apakah hukum kita tadabbur Al-Quran? Ini berada checkpoint yang ketiga, tapi saya tak sempat nak buat slide. Jadi sebab dia tak perlu pada slide pun, cuma asalnya Al-Quran, benda tu ada berdasarkan ayat Al-Quran yang kita boleh baca, afala tadabburun Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi itu sendiri menunjukkan Nabi sendiri tadabbur, dan sahabat Aisyah sendiri boleh riwayatkan Nabi waktu malam dia menangis. Mana ada orang baca Quran tiba-tiba tak faham boleh menangis? Kalau kita pergi Masjidil Haram, kita akan dapati imam kadang-kadang membaca sambil menangis, kadang-kadang makmum dia tak baca, tapi dia mendengar imam itu membaca, dia rasa sangat sedih. Tuan-tuan, dalam hidup ni ada perkara yang satu perasaan yang kita tak boleh nak halang, iaitu perasaan sedih, perasaan duka cita daripada rakyat jelata sehingga ke raja sekalipun, dia kuat dari mana pun, dia tak dapat halang satu perasaan yang nama dia perasaan sedih, duka cita dalam hidup. Sebab tu bila mana kita pergi ke Mekah, kalau siapa berpeluang, cuba hayati apa yang imam itu baca, khususnya surah-surah yang biasa kita baca, tengok terjemahan. Okey. Baik. Ini complicated, saya tak nak merumitkan anda. Baik, saya terus kepada fadilat. Fadilat Al-Quran. Al-Quran ini, dia kata kita ni, wa amma ta'amul fil Quran huwa tahdid an-nazar al-qalbi. Kita melihat dengan mata hati, dinamakan dengan basar. Anda akan jumpa dalam perkataan dalam Al-Quran, afala yubsirun, kan? Dia ada perkataan basara dalam Al-Quran, dan dia ada perkataan ra'a, bermaksud juga melihat. Dia dalam Al-Quran ada juga perkataan syahada, dan ada juga perkataan ra'a, syahada, nazara dengan basara. Subhanallah. Tahukah anda apa yang membezakan elemen keempat-empat perkataan ni? Setiap perkataan memberikan definisi dan sudut pandang yang berbeza. Sebab tu ingat ni, saya memberikan kepada anda, ini adalah air. Saya nak masuk macam mana kita nak faham tadabbur untuk kita faham apakah khazanah yang ada. Ini adalah air. Ada empat. Yang pertama ra'a. Ra'a ini iaitu kita melihat dengan pandangan akal. Air ini ada molekul H2O. Dia mula mengkaji, dia analisa. Anda kena ingat word yang saya sebut ni, anda akan membaca Al-Quran dan anda akan mendapati. Saya ambil contoh satu ayat. Ada tak dalam ni? Tak ada dalam kitab ni. Tak ada dalam ni, tak apa. Kalau Allah Ta'ala sebut afala yubsirun, apakah kamu tidak melihat? So basar, ada perkataan ra'a dan syahada. So ra'a ni bermaksud kita melihat dengan pandangan akal. Kedua, syahada. Syahada ni juga kita melihat, tapi melihat dengan pandangan nafsu. Contohnya apa? Kalau kita nak tengok TV, dalam bahasa Arab kita panggil apa? Usyahidu, aku melihat televisyen. Kita tak panggil ubasiru, panggil syahada, menonton. Kita menikmati pemandangan tersebut.
Sedangkan syahadah juga melihat, ra'ah juga melihat, subhanallah. Dan yang ketiga adalah ra'ah, syahadah dengan nazara. Nazara ini dia melihat tapi dengan sekadar melihat dengan mata. Melihat sekadar lihat tanpa mentakwil, tanpa memahami. Dan yang terakhir adalah basara. Sebab itu air, macam mana kita nak melihat dengan perkataan ra'ah? Ra'ah ni ada H2O, setengah daripada apa ni, botol ni. Kalau syahadah, dia tengok, dia tak fikir apa, dia terus nak minum. Sebab apa? Dia dahaga. Kalau nazara air, warna biru, natural mineral, stakul, tu je nama dia. Tetapi basara tidak. Subhanallah, air ni, bayangkan kita tengok air ni, kita terkenangkan mak kita di kampung. Mungkin ini adalah titisan air mata dia hari ini, menangis kerana tengokkan kita. Mungkin ini adalah air mata orang soleh menangis di waktu malam sewaktu dia bangkit, ataupun sewaktu dia tak dapat nak menangis kepada Allah, dia paksa diri juga untuk menangis. Ini adalah air mata dia. Tapi aku tak pernah pun menangis. Bilakah kali terakhir aku menangis kepada Allah? Contoh, dia rasa insaf. Itu adalah basara. Sebab tu kunci untuk kita faham Al-Quran adalah lihat dengan pandangan mata hati. Okey. Baik. So, pada malam ni kita akan masuk kepada topik, kepada khazanah fadilat Al-Quran. Allah Ta'ala sebut ada banyak dalil, ada banyak ayat Quran, tetapi saya nak mulakan dengan ayat pertama dan kita tadabbur dulu. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Sadaqallahul azim. Apa maksud dia? Kitab bermaksud Al-Quran ni. Anda kena ingat, di dunia ini ada sebuah buku yang bukan sebarangan buku. Dia sebuah tulisan yang bukan sebarangan tulisan, tetapi di dalamnya terkandung dengan segala rahsia alam. Dan anda kena ingat dalam Al-Quran juga, sebab bila Allah Ta'ala kata kitabun anzalnahu, kitab ini diturunkan kepada kita untuk kita baca, untuk kita faham Al-Quran. Mubarakun, yang ada keberkatan, yang ada manfaat daripada dia. Anda ingat, kalau anda sedih, anda boleh cari kawan. Saya ada satu prinsip, dan prinsip ni dia membantu saya bagaimana saya nak survive along the years. Satu ketika masa saya form 5, saya ada benda saya pertikaikan. Kenapalah Allah Ta'ala uji aku dikala aku umur 17 dengan ujian yang semacam ini? Sepatutnya orang dewasa pun tak rasa apa yang aku rasai. Apa yang saya buat? Langkah pertama, dan saya nak dah belajar daripada kesilapan ni, saya mencari orang untuk saya berkongsi cerita, untuk saya ringankan beban masalah saya. Tapi tahukah anda, sebenarnya bila mana kita mula mencari orang, tahukah dia sendiri pun ada masalah dia yang tersendiri? Betul tak? Kadang-kadang dia dengar, tapi adakah dengar dia tu untuk menyelesaikan kita? Dan dia dengar, adakah dengar dia tu dijadikan diam saja? Tidakkah timbul persepsi dalam kepala dia, oh dia ni? Ataupun tidakkah dia akan mula bercakap kepada orang tentang kita? Paling tidak pun dia sendiri akan ada masalah. Sebab tu bila mana kita cerita, kita rasa macam kita lega tahu time tu. Tapi percayalah, bila kita cerita dekat orang dia bagus, tapi pada saya dia akan jadi macam dadah sikit. Tahu kenapa? Bila kita cerita masalah akan ada lagi tau, kita akan cerita lagi, tapi masalah tak selesai. Sebab dia sendiri pun ada masalah. Tapi dia okey, sebab Nabi sendiri pun bila mana ada masalah, bila dia takut, dia cari Siti Khadijah waktu balik daripada Gua Hira. Tetapi formula yang saya buat tu, tips ataupun prinsip yang saya letak adalah tiada teman sehebat Allah dan Rasul dia. Kadang-kadang kawan baik pun boleh khianati kan? Sebab orang kita percaya tu, betul tak? Ataupun mungkin kadang-kadang adik-beradik pun kadang-kadang ada masalah tau. Walaupun adik-beradik itu adalah darah daging, dia apa pun jadi dia orang akan backup kita. Ingat tau, kalau ada apa-apa sekali pun jaga family. Tetapi at the end, dia orang mesti ada problem yang dia orang rasa sendiri. Dan at the end saya rasa
Saya kena cari satu basic yang strong lah. Start daripada tu lah saya buat satu words ataupun tagline ataupun punchline ni, iaitu tiada teman sehebat Allah dan Rasul dia. Bila kita buat, kita nak buat baik, tak payah fikir orang. Bila mana kita nak bantu, tak payah berkira. Tolong buat je kebaikan, bukan kerana orang. Kadang-kadang bila kita buat kerana kebaikan, kita harapkan balasan. Kita buat kebaikan, kita harap dia faham kita. At the end, bila kita tak dapat, kita akan penat dan kita akan frust. Dan kita akan kata, dia tak pernah faham aku. Sebab kita tolong tu, kita harap, kita nak balasan daripada dia. Kita belum cukup ikhlas. Sebab tu Dr. Azrul dia pernah kupaskan tentang surah Al-Ikhlas dekat sini, Tadabbur Center. Betapa surah Ikhlas itu tidak ada perkataan ikhlas sekalipun, menceritakan tentang apa yang dia buat. So hadirin, saya nak beritahu, bila mana kita nak buat, bila mana kita nak mencari kekuatan, carilah Tuhan. Ingat, bila kita kadang bila contoh kita susah, kita rasa rezeki kita tidak cukup, tiba-tiba kita ni, bayangkan kita adalah kawan baik kepada Sultan, kepada Agung. Agak-agak kalau kita duduk di rumah Agung, kita perlu risau tak tentang makan minum kita, keselamatan kita? Kalau dengan Agung pun kita tak pernah risau. Bayangkan kalau Allah adalah teman kita, siapakah musuh kita? Dulu saya takut masa kecil. Saya ada mindset, rumah saya tu kadang-kadang saya ni suka imajinasi. Tak ada apa pun, kadang-kadang ada hantu. Ada muka tak, ada tak rupa di mata sikit ke mulut ke kadang-kadang. Dan kita takut. Dan orang Melayu pun suka macam tu. Kebetulan masa saya kecil mengaji Quran dulu, pergi ke rumah Tok Wan, saya suka sembunyi belakang muka buluh. So, kalau orang lalu tu saya akan melompat lah, kejutkan dia orang. Tapi bila mana saya nak ubah ketakutan saya tu, saya akan letak satu benda je. Yes, kalau kata aku ada dia pun, aku takut dia boleh buat sesuatu dekat aku, tapi aku percaya Allah tu, dia juga makhluk, aku juga makhluk. Kalau Allah adalah kawan aku, berada bersama aku, maka apa yang dia boleh buat untuk aku? Itu adalah pada saya sumber kekuatan untuk kita buat kebaikan, bukan kerana manusia. Rasul, kenapa? Kerana sifat kita untuk rasa kasih sayang, untuk kita nampak flow macam mana kita nak hidup, kita nak buat baik dekat orang. Baik, subhanallah. Inilah kitab anzalnahu ilaika mubarakun. Ada keberkatan. Berkat ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu, bukan pada bilangan, bukan kepada jumlah ramai banyaknya duit, tetapi keberkatan. Anda kena ingat, kalau kita mengukur kebahagiaan, ketenangan itu kepada rezeki wang semata-mata, kita akan nampak dunia kebahagiaan itu sempit. Dan kita akan dapati sahabat yang sebahagiannya tidak ada rezeki, tetapi mereka mampu menggenggam kebahagiaan meskipun tidak ada wang yang banyak, dan mereka dapat redha daripada Allah. So keberkatan ini, ingat, kita dapat merasakan at the end. Dalam ayat yang lain, saya tak pasti ayat seterusnya kot. Ini hadis yang kita akan bincang sekejap lagi. Dalam hidup kita ni, apa yang kita nak adalah as-sakinah dan juga rahmah, mawaddah yang kita nak, iaitu ketenangan, kebahagiaan yang kita nak. Kadang-kadang kita sangka dengan kita ada wang yang banyak, kita akan bahagia. Boleh jadi kita minta kepada Allah, Allah Ta'ala dia bagi, bukan sebanyak yang kita nak. Dia bagi cukup untuk kita hidup, bagi keluarga kita makan dan juga minum. Liyadabbaru ayatihi, maksudnya untuk kita faham. Ramai asatizah berkongsi dekat sini, dubur, benda yang berada di sebalik apa yang kita nampak. Ingat, saya dah bagi anda modul tadi. Orang melihat dengan pandangan mata basar, dia tidak melihat air ni dengan sekadar air, tetapi dia melihat air ni satu signifikan. Subhanallah, air ni boleh mencorakkan diri kita macam mana. Air juga walaupun nampak lembut, tapi dia boleh merubah geografi dunia dengan tsunami. So kalau kita melihat tadabbur, kita melihat sekadar untuk dibaca betul dengan salah, kita akan rugi, sebab ada khazanah di sebalik dia yang kita tak dapat nak telusuri. Sebab tu bila baca Quran, gunakan pandangan basar. Air, kita tidak sekadar melihat. Bayangkan macam mana air ni dia cincang takkan putus. Macam mana Allah Ta'ala cerita, anda melihat bahr yaltaqiyan yang dalam surah Ar-Rahman tu, dua laut yang mana tidak bercampur.
Anda bayangkan macam mana tu. So air tu, walaupun kita nampak air depan mata, tetapi kita faham, kita melihat jauh lebih daripada tu. Sebagaimana kadang-kadang kita termenung, kita tengok kat dinding, tapi bukan tengok dinding. Kita tengok, kita fikir jauh, fikir mak ayah di kampung ke, kita fikir tentang orang ke. Ayati, tentang ayat-ayat Allah, tentang bukti-bukti Allah. Ingat, bila sebut ayat, jangan anda melihat sekadar ayat Al-Quran. Anda melihatlah alam. Macam mana Allah boleh menjadikan alam ini tidak ada tiang. Kadang-kadang anda pernah tak lalu di tepi bukit yang tanah dia betul-betul menegak ni, sepatutnya tinggi, patutnya runtuh. Tetapi tak runtuh. Sepatutnya jatuh, tapi tak jatuh. Apa yang saya nak anda belajar pada malam ni adalah cara kita memandang itu, pastikan dia lebih unik daripada biasa. Pandang dengan pandangan mata basar. Sebab di dalam Al-Quran, kalau anda sedih, Allah merawat kesedihan Nabi dengan Al-Quran. Betul, kadang-kadang kita tak minta kesedihan tu, kita tak suka duka cita. Tetapi berapa ramai yang sedih dan duka cita ni membuatkan mereka ni dekat kembali kepada Tuhan. Dalam keadaan kita gembira, kita rasa seronok, waktu itu kita tak sukar sekali untuk kita kembali kepada Tuhan. Tetapi siapa sangka dengan kesedihan, duka cita yang Allah Ta'ala uji kita saban hari, boleh bawa kita kepada Tuhan. Selama ni kita sangkakan kita lah tak pernah menangis, kita pernah jumpa seorang tu lah, dia tak pernah pun nampak takut, tak pernah pun nampak dekat masjid solat jemaah. Tapi berapa ramai dengan duka cita dan juga kesedihan boleh membuatkan hati yang keras tadi tunduk dan pergi solat di masjid, sujud di saf pertama. Hanya dengan duka cita. Walaupun kita kata duka cita ni tak best, duka cita ni tak seronok, kita kan sedih, kita kan frust. Tetapi berapa ramai yang boleh kembali kepada Tuhan dengan kesedihan. Sebab itu, bukalah Al-Quran dan fahamlah. وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ, untuk orang-orang yang berakal sempurna, yang nak ambil ikhtibar, yang nak belajar, orang yang first class. Dia nak berfikir kenapa dan sebagainya. So apa yang berekatnya? Saya teringat tau, kenapa saya letak gambar guru kami, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Bila mana kita menceritakan tentang keberkatan, keberkatan ni adalah perkara yang mana kita tak boleh nak ukur. Ada orang Allah Ta'ala berikan rezeki, sebulan gaji 1,000, sebulan gaji 1,500, kadang 2,000. Tapi hidup dia, makan dia lebih enak, tidur dia walaupun di pondok yang buruk, tidur dia lebih nyenyak berbanding dengan orang tidur dekat hotel yang mewah, kadang-kadang sakit kepala. Serabut dengan urusan dunia. Dia rasa dia tak tenang. Tetapi saya nak bawa ini bukan cerita tu, tetapi saya nak bawakan anda. Ini guru kami, guru saya sempat belajar di Jordan, dan kitab dia memang kami borong lah. Sebab dia menggunakan pendekatan yang pertengahan, sederhana dalam menyampaikan Al-Quran dengan bahasa yang mudah dan mesej yang lebih senang untuk faham. Sekarang pukul berapa tuan-tuan? Ui, 8.50 dah. Rasa macam baru bismillah. Bukan bismillah, baru bar tu. Baik. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dalam umur dia boleh mengarang lebih daripada 50 buah kitab. Saya tak pasti 50 ke 70 ke puluhan, sebab dia sentiasa menulis. Lepas saya tak sempat nak kira. Anda bayangkan dengan umur yang dia ada tu, masa bila dia nak tulis? Kalau kita dibahagi-bahagikan, sebulan tu bermaksudnya kena cetak, ataupun sebulan 2 bulan akan cetak sekali. Ada seorang tokoh dekat Malaysia juga, Dr. Muhammad Daud Bakar. Bulan ni tak salah saya, katanya dia akan keluarkan 2 buah buku. Bulan depan akan keluar lagi buku. Kadang-kadang kita tertanya, masa bila mereka menulis? Tapi tidak lebih dahsyat daripada tu, sebab nak nulis kena banyak membaca. So masa bila dia orang membaca? Masa bila dia orang menulis? Dia orang mengajar. Dia orang sudah berusia. Kalau kita fikirkan, tuan-tuan, saya nak pada malam ni anda buka surah Ar-Rum. Handphone saya dekat situ. Anda buka surah Ar-Rum, Allah Ta'ala sebut, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fin wa syaibah yakhluqu ma yasha. Bermaksud dalam ayat tu surah Ar-Rum, saya tak pasti dia
Ayat apa? Surah Rum dia surah yang ke-21 kalau tak salah saya. Surah 30. Okey, surah 30. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dia page dia sebelah kiri. Line nombor 5 kot. Makna dia Allah Ta'ala menciptakan diri kita daripada lemah. Dan daripada lemah tu Allah menjadikan lemah tu summa ja'ala min dha'fin quwwah. Dia menjadikan daripada kita lemah itu kuat. Bermaksud kita lahir dalam keadaan lemah, perlu dijaga, perlu dibesarkan. Kemudian kita menjadi kuat. Jumpa tak tuan-tuan? Kalau tak saya buka Quran. 54. Baik, terima kasih. So anda perhatikan. Sebab apa? Sebab saya nak anda tengok bagaimana keberkatan ni dia berlaku tau. Kes yang bawa ni saya tidak suka. Kadang-kadang kita nak contohi ulama terdahulu, tetapi saya kadang-kadang ambil khibrah dengan orang yang memang ada di zaman kita yang menghidup sekarang ni. Dan saya nak perkenalkan kepada adalah Syekh Saleh Al-Khalidi. Dia sudah berusia. Tetapi bayangkan Al-Quran tersebut, dulu kita lemah. Daripada lemah tu kita menjadi kuat. Daripada kuat tu kita menjadi lemah semula. Anda kena ingat, bila sampai je umur kita sudah berusia, tenaga kita takkan sama. Anda tak percaya? Ingat, saya nak anda pegang satu punchline ni. Pegang sampai bila-bila. Penyesalan takkan pernah berada di hadapan. Saya ulang penyesalan takkan pernah berada di hadapan melainkan mereka yang enggan. So perhatikanlah siapa yang sudah menyesal. Sayanglah waktu aku muda dulu aku tak belajar betul-betul. Sayanglah waktu muda aku tak pergi masjid. Sayanglah waktu muda aku tak banyak buat ibadat. Tu dia dah tak larat. Berikan saya orang yang sudah berumur. Dia mengatakan makin tua makin aku kuat. 100% data yang saya dapat, tidak ada orang makin tua makin kuat. So pay attention. Waktu muda adalah waktu yang Allah Ta'ala sebut kuat. Kita ada energy. Umur 20-an sampai ke umur 30, pay attention. For the young people, we are young people. Buat segala kebajikan, jangan tangguh. Ingat, bila nak buat kebaikan jangan pernah berkira. Bila nak membantu jangan pernah berfikir panjang. Tolong. Kerana sifat Nabi, saya pernah cerita tentang kisah Nabi Musa, itu adalah watak. Allah Ta'ala mentionkan watak supaya kita boleh follow. Al-Quran diturunkan bukan sekadar untuk kita baca, tapi perhatikan watak tu, ambil khazanah tu. Kenapa? Kerana Al-Quran tu jauh daripada sekadar bacaan. So Syekh Saleh Al-Khalidi, keberkatan dia, bila mana dia tanya, Syekh macam mana kamu boleh tulis kitab banyak, dan kitab tu menjadi rujukan. Dan antara tokoh tafsir terkenal, even saya ambil master di UIA, kitab-kitab dia pun kami guna pakai sebagai silibus pengajian. Tak cukup sekadar tu, saya belajar dari Jordan pun pakai kitab dia, balik dari Malaysia pun pakai kitab dia. Anda bayangkan nak menghasilkan satu penulisan berkualiti. Hak tak berkualiti pun nak tulis pun dah susah. Siapa belajar universiti? Nak buat assignment pun susah kan? Even nak copy paste pun kat mana ni? Bayangkan ulama boleh menulis kitab berkualiti. Masa bila dia orang baca? Masa bila dia orang menulis? Nak edit lagi, nak cek betul ke salah, nota rujukan nak buka kitab lagi. Bukan satu kerja yang sehari dua. Tapi macam mana seorang manusia boleh mencapai semua perkara dalam satu masa? Jawapan dia adalah keberkatan. Sebab tu kadang-kadang kita rasa kita ada rezeki yang banyak, duit yang banyak, tapi hidup kita rasa tak cukup. Ada 2.6 bilion contohnya, tapi still rasa tak pernah cukup, rasa tak tenang. Manakan lagi bahagia kalau kita dapat gaji 1,000, balik duduk dengan suami, isteri, dengan anak-anak, keluarga, bergelak ketawa, makan cukup, ada duit simpanan sikit, jadilah kan. Jadi Syekh Solah ni, bila kami tanya dia, Syekh macam mana kamu boleh tulis kitab banyak sangat, masa bila kamu baca, masa bila, dengan sebab Syekh Solah sakit juga, so masa bila dia tulis? Dia kata hadza barakatul Quran. Daripada keberkatan Al-Quran. Syekh Solah, subhanallah, masa saya pergi kat Masjid Farid tu, biasanya sebelum subuh Syekh akan khatam tau sekali, sebelum masuk subuh, 1 juzuk sebelum subuh.
Syekh akan pergi awal dan dia akan baca. Biasa dia akan pergilah masjid, memang dia konsisten walaupun sakit jalan. Subhanallah. 3 watak ni, fikiran dia versatile. Bayangkan penulisan dia bila dia guna pakai idea-idea dia, buah fikiran dalam mengolahkan tentang tafsir, buah akal yang tak terjangka. Kadang-kadang tentang sirah-sirah Nabi yang kadang-kadang kita pun tak terfikir daripada mana datang tu. Subhanallah. Dan yang ketiga, tindakan yang extraordinary. Dia tak sama. Patut je kita lagi muda, lagi banyak kena tulis, tapi tak berlaku kepada kita. Saya nak tunjukkan kepada anda, keberkatan tu adalah bila mana orang hidup dengan Quran, bila mana dia baca Quran, dia pegang dengan Quran, dia berdamping dengan Quran, anda perhatikanlah, anda akan rasa keajaiban dan juga ketenangan dalam Al-Quran. Keberkatan tu dia tak rasa tau. Tapi bila kita perhatikan dengan orang lain, subhanallah, kita macam boleh buat. Tu nama dia rezeki, keberkatan. Baik, apa yang best? Apa lagi yang best tentang khazanah? Sebenarnya ada banyak fadilat tau. Cuma bila saya nak ambil ni, saya banyakkan bagi ni hadis ni, mata ni, balik-balik muka pucat je, pitam je keluar lift tu. Jadi saya rasa kalau tak sempat semua pun, saya nak anda balik, anda belajar. Paling tidak ingat ni, anda boleh balik bawa ikan yang banyak, tetapi pastikan paling penting adalah anda bawa balik skill. Kerana dalam hidup orang boleh ambil duit anda, orang boleh curi anda, orang boleh khianat anda, tapi ingat ada 4 perkara yang orang tak boleh ambil walaupun apa dia orang buat. Pertama, pengalaman. Orang tak boleh curi pengalaman anda. Yang ketiga adalah skill, kemahiran anda, bakat anda. Anda tahu bila nak baca Quran, tidak sekadar aku melihat tajwid, aku tidak sekadar melihat cerita dalam Quran tu, cerita situ, apa kaitan dengan aku, apa yang aku dah buat. Dia tak relate dengan diri dia. Sebab tu yang ketiga adalah knowledge, ilmu. Orang lain ingat orang lain boleh ambil duit anda, orang lain boleh tipu anda, tapi dia takkan dapat boleh ambil ni. Dan yang ketiga adalah engagement. Kalau dari segi agama, engagement kita dengan Tuhan, orang buat apa pun kita tak rasa serabut. Ada satu zikir, anda amallah zikir ni. Zikir ni hadis sahih, tapi ramai orang tak beramal. Allah Ta'ala, Nabi sebut, Allahumma la mani' lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zarjat minkal jad. Anda perhatikan, pernah dengar tak zikir ni? Zikir ni Nabi baca selepas solat, dan dia hadis yang sahih. Anda boleh dapati dalam Sahih Muslim. Bermaksud, Allahumma la mani' lima a'tait. Allah, bila mana Allah Ta'ala takdirkan rezeki itu, Allah Ta'ala kata, Allahumma la mani' lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Bila mana Allah Ta'ala dia nak takdirkan sesuatu kepada kita, rezeki itu kepada kita, walaupun satu dunia dia nak halang, dia angkatlah, dia pulau lah, dia buat post viral ke apa, tapi bila Allah Ta'ala kata itu adalah milik kamu, siapa pun yang buat dia akan dapat. Kalau Allah Ta'ala kata dia akan bahagia, orang buat macam mana pun, orang hasut ke, orang bagi derita ke, orang buat apa, dia tetap bahagia. Wala mu'ti lima mana'at. Kalau Allah Ta'ala nak sekali, satu lagi bermaksud yang awal tu adalah, kalau Allah Ta'ala kata tu bukan rezeki kamu, tu bukan milik kamu, buat macam mana pun kita takkan dapat. Berkenaan dekat seorang tu lah, contoh usaha dan macam-macam, tapi tak dapat. Bila Allah Ta'ala kata tu bukan milik kamu, tu bukan rezeki kamu, buat macam mana pun dia takkan dapat. Tak ada mata tu kat sini. Baik, sekarang buku berapa? 9, subhanallah. Okey, kita tengok hadis ni sekejap. Ini baru ayat Quran pertama tau, dan juga hadis pertama. Ada banyak fadilat, ada banyak dalil. Saya ambil satu hadis ni. Hadis ni hadis sahih, Sahih Muslim. Saya suka ketengahkan disiplin manhaj yang keluar daripada isu, supaya kita beramal dengan lebih yakin dan kita lebih tenang. Nabi sebut, wa majtama'al qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah
wa haffathum malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Tuan-tuan, saya nak ringkaskan dalam masa 5 ke 10 minit sebab saya tak nak panjangkan. Kenapa saya highlightkan warna merah? Kerana inilah dalam hadis ni ada 4 poin ni yang anda kena berikan perhatian. Pay attention. Tidaklah berhimpun wa majtama'al qaum fi baitin min buyutillah. Mereka tidak berkumpul di tempat ataupun di rumah di antara rumah-rumah Allah, dan mereka membaca kitab, yatluna kitab Allah. Mereka membaca tilawah. So, tadarrus tu pun penting. Sebab sebelum kita nak faham, kita kena baca dulu. Kalau tak, kita nak faham apa? Wa yatadarrusuna bainahum, dan mereka saling mempelajari, saling memahami. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan mereka, Allah Ta'ala akan turunkan dalam hati mereka sakinah. Sakinah ni dia tak sama dengan perkataan lain. Sakan. Kami di Jordan, tempat kami tinggal dipanggil Sakan. Ada lagi satu perkataan nama dia bait. Itu rumah. Sakan ni bermaksud tempat yang mana kita boleh duduk dan kita rasa tenang dan kita rasa bahagia walaupun dekat mana kita berada. Anda ingat dalam surah Ibrahim kalau tak salah saya, Nabi Ibrahim bila qala rabbi inni askantu min zurriyyati, wahai Tuhan, aku askantu min zurriyyati, aku tinggalkan zuriat keturunan aku di tengah padang pasir, biwadin ghairi zi zar'in, di satu tempat yang mana tidak ada tanaman. Anda bayangkan, bila tidak ada tanaman bermaksud tidak ada sumber air. Kerana dunia tamadun tempatan, manusia akan duduk bila mana ada air. Tengoklah sejarah Euphrates ke apa tu kan. Tamadun manusia akan bermula bila mana ada air. Tetapi Nabi Ibrahim berdoa, qala rabbi inni, cuba anda boleh cari Al-Quran tu, lima anzalta ilayya inni askantu min zurriyyati, aku tinggalkan sakan zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in, dia tinggalkan isteri dia di satu tempat yang mana tidak ada tanaman, tidak ada hidupan, tidak ada rekod manusia pernah survive dekat situ, tapi dia boleh hidup. Askan tu ditinggalkan dalam keadaan percaya, sakinah, rasa tenang dan rasa bahagia tu. Dia boleh dibeli dengan rumah yang besar, bukan juga boleh dibeli dengan kereta yang mewah, dan bukan juga boleh jadi barang tolak gadai. Kerana perasaan itu, sakinah itu adalah milik semua orang dan semua orang boleh dapati dia. So dekatkan, tuan-tuan, dekatkanlah dirimu dengan Al-Quran. Sewaktu kita rasa kita perlukan teman, sewaktu kita nak dengarkan nasihat. Bila baca Quran, jangan baca nak habiskan ayat, jangan baca nak fokus dapatkan poin yang kita nak kaji 10 huruf tu. Bacalah untuk kita faham. Tadarrusuna bainahum, belajar. Yatluna kitab Allah wa yatadarrusuna bainahum, dan mereka mempelajari, mereka faham. Kenapa diuji macam tu? Anda bayangkan dalam cerita tadi, kita akan pergi, tak lambat kita akan raya haji. Bulan apa? Bulan 8 kita akan raya haji. So bagaimana sejarah Mekah boleh muncul? Macam mana syariat persyariatan haji itu boleh bermula? Macam mana sejarah sebelum air Zam-Zam itu muncul? Apa yang berlaku? Tuan-tuan, dalam cerita tadi tu, inni askantu min zurriyyati, sesungguhnya aku benar-benar tinggalkan zuriat aku, sakinah tu. So bila mana kita baca Al-Quran, kita akan makin percaya kepada Tuhan, kita akan percaya kepada Allah. As-sakinah, bila mana orang buat apa pun kita takkan risau. Manusia boleh buat apa yang saja yang dia nak, tapi bila Allah Ta'ala tak takdirkan benda itu berlaku, seperti yang mana Nabi sebut, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Dekatkan diri dengan Al-Quran. Wa ghasyathumur rahmah, dan rahmat juga akan turun, keberkatan. Ingat, kadang-kadang apa yang kita nak dalam hidup kita ini adalah rahmat daripada redha Allah tu. Apa yang kita buat, saya dah ulang. Bila Al-Quran, anda perhatikan cerita ni, pastikan anda punya location tu, bila nak open dekat waist hati kita tu, letaklah Allah. Jangan kita buat kerana manusia sangat. Kalau tak, nanti kita
kita akan mudah stres, kita punya connection hati kita, jiwa kita tu akan terganggu, kecewa. Bila mana kecewa, berbeza orang beriman, bila kecewa dia sedih, tapi sedihnya dengan yakin, dengan pada Tuhan ada kebaikan. Saya teringat satu hadis Nabi sebut, apa, man yusibu muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala ghamin wala adha hatta syakatu yushakih illa kafarallahu biha min khataya. Apabila sesuatu menimpa seorang mukmin itu daripada musibah, daripada ujian, daripada kesakitan yang menimpa pada jiwa dia sehingga kadang-kadang meronta-ronta jiwa dia, illa kafarallahu biha min khataya, melainkan Allah Ta'ala tidak lain tidak bukan nak ampunkan dosa dia, nak hapuskan dosa dia. Allah Ta'ala nak beri rahmat kepada kita, dan para malaikat akan menaungi halaqah tadi tu. Wa dzakarahumullah fi man indah. Anda bayangkan, saya dah kata tadi, punchline dia mudah je. Bila mana Allah adalah teman rakan kita, maka siapakah musuhnya kita pula. So anda rasa apa lagi khazanah yang anda nak bawa balik pada malam ni? Dekatkanlah telinga saya nak berbisik kepada anda. Mula pada malam ni, lihatlah Al-Quran dengan pandangan mata basar, dan juga kerjakanlah keberkatan, kerjakanlah ketenangan, kerjakanlah kebahagiaan yang kita cari selama ni. Kadang-kadang kita kerja pagi, petang, siang, malam penat, tak rasa bahagia, kita akan penat, kita akan stres, betul? Balik rumah, tengok dapur tak kemas, bebel, marah, agak-agak kita tenang tak macam tu? So macam mana kita nak tenang? Macam mana Al-Quran guide kita? So subhanallah, at the end apa yang kita nak? Kalau kita balik kemas, tersenyum, semua yang kita buat adalah kita nak sakinah hidup dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. So saya rasa banyak yang saya nak share, tapi saya rasa cukup untuk malam ni. Akan datang saya akan sambung lagi tentang fadilat, sebab saya nak anda rasa, tak nak anda rasa investment membaca Al-Quran tu satu kerugian, investment untuk faham makna Al-Quran tu satu penyesalan. Saya kira cukup untuk malam ni, sebab dah dekat sejam dah saya bercakap, sama ada anda sedar ataupun tak. Jadi yang baik, khair minallah wa syarr min nafsi. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak kawan-kawan yang nak tanya? Alhamdulillah. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Syekh Salah, S-O-L-A-H, Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia pernah buat program dekat tempat saya belajar sekali, dan itu antara pengalaman lah kenapa saya pantang sikit dengan masa. Lepas tu kalau saya datang tadi, saya datang sejam setengah, sepatutnya pagi ni 45 minit je. Subhanallah, ada ujian hari ni sejam setengah sampai. Tapi nak ceritanya, saya belajar impact daripada masa tu, daripada dia. Saya pernah set program pukul 2 petang sampai pukul 3.30. Pendekkan cerita, orang Syekh pukul 2 tu, walaupun dah seorang, Syekh dah start mengajar. Syekh kata, takkan nak mula? Syekh kata, mula dah pukul 2 dah. Dia tak peduli pun orang. Tu time dia nak memberi. Kalau ada, siapa tak ada. Pendek ceritanya lagi